Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita sambung pembacaan kitab Safinatun Najah. Dan malam ni kita sambung kepada syarat-syarat berwuduk dan juga mandi wajib. Jadi syarat mandi wajib dan juga syarat wuduk ada 10 semua, dan telah kita baca pada kuliah yang sebelum ni sampai kepada 8. Dan malam ni kita sambung kepada yang ke-9 daripada 10 semua syarat untuk menjadikan wuduk dan mandi wajib kita itu sah. Jadi syarat yang ke-9 dan yang ke-10 ini khusus bagi orang yang berpenyakit. Orang yang berpenyakit ataupun dalam istilah fiqh dia panggil daimul hadas. Maksudnya hadas dia ni sentiasa keluar. Misalnya dia ni orang istihadah. Istihadah maknanya darah sentiasa menitik keluar daripada kemaluannya, melebihi daripada 15 hari. Bila lepas daripada 15 hari, darah haid tadi dah tak dipanggil darah haid, dipanggil darah istihadah. Maka seorang perempuan yang mana darah haidnya telah melepasi 15 hari, maka darah yang keluar tadi dipanggil istihadah ataupun darah penyakit. Maka hukumnya sama seperti orang yang sihat. Wajib dia semayang, wajib dia puasa walaupun keadaan darahnya sedang keluar. Sebab apa? Sebab bukan lagi darah haid. Istihadah macam darah luka biasa. Kita luka, wajib kita semayang. Istihadah pun sama, bila dia keluar darah istihadah, wajib dia semayang. Soalannya, nak semayang macam mana? Darah sedang menitik keluar ni. Itu persoalan yang kita nak bincangkan pada malam ni, di bawah syarat yang ke-9 dan juga syarat yang ke-10. Misal yang kedua, orang yang salisul baul. Salisul baul bahasa Arab Melayunya dipanggil kencing tak tus, ataupun sebelah utara orang panggil besyak. Besyak, kencing besir. Besir itu maknanya sentiasa keluar air kencing. Atau setengah tempat dia panggil dedas. Ini pun sama juga tuan-tuan semua. Kencing dia tu sentiasa menitik. Jarak yang menitik di antara titik pertama dengan titik kedua tu tak boleh sempat semayang. Itu maksud sentiasa menitik. Maknanya dia tak boleh nak masuk celah-celah tu satu semayang. Kalau dia menitik pukul 5, dia menitik pukul 2 tengah hari, dia menitik kali kedua pula 2.30, ini bukan kencing dedas. Sebab antara 2 hingga 2.30 tu dia boleh masuk sembahyang zuhur. Kena faham istilah kencing dedas ni, maksudnya jarak titik pertama dengan titik kedua tu tak boleh nak masuk satu sembahyang. Dia masuk dalam kategori ni. Maka bagi orang yang macam ni, orang yang istihadah, orang yang salisul baul, kencing dedas dan sebagainya ini tadi, termasuklah air mazi dedas. Air mazi dedas ni, air mazi dia sentiasa menitik. Air mazi yang likat. Ini pernah berlaku kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah berlaku air mazi dia dedas. Lalu dia tanya dia suruh orang dia tanya Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia malu nak tanya sendiri Rasulullah. Sebab Rasulullah ni pak mentua. Kita dengan pak mentua kan tak cakap benda bukan-bukan. Dengan kawan-kawan ni bolehlah kita cakap. Tak, bab-bab hubungan kelamin, bab-bab kemaluan dan sebagainya boleh kita bincang dengan kawan-kawan. Tapi dengan pak mentua tuan-tuan semua segan. Jadi Sayyidina Ali pun segan nak tanya, lalu dia utuskan orang tanya kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah pun jawab benda yang sama macam yang kita nak bincangkan. Jadi masalah dedas dan istihadah kena tambah 2 syarat lagi untuk mandi wajib. Untuk apa? Untuk wuduk dia. Untuk wuduk dia mesti ada 2 syarat lagi.
Baik, pertama tuan-tuan semua, syarat yang ke-9 ialah dukhulul waqti, masuk waktu. Maksudnya orang yang istihadah tadi, dia kena ambil wuduk pada setiap kali dia nak sembahyang. Dan wuduk dia tadi, dia kena ambil lepas daripada masuk waktu. Makna kata tuan-tuan semua, orang yang dedas, orang yang istihadah, dia nak sembahyang zuhur. Kata zuhur masuk 1.10 zuhur masuk. Dia nak ambil wuduk pukul 1. Tak boleh untuk sembahyang zuhur tu tadi. Kita orang yang sihat ni, kita nak sembahyang zuhur pukul 1.10. Kita ambil wuduk pukul 1, pukul 12.30. Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat wuduk tadi tak batal, dan wuduk itu boleh digunakan untuk sembahyang zuhur. Tapi orang yang istihadah, orang yang kencing tak tus tadi, dedas tadi, dia kena tunggu masuk waktu zuhur dulu. Masuk waktu zuhur baru dia boleh ambil wuduk. Tapi sebelum dia ambil wuduk tu, ada benda yang dia kena buat dulu. Apa dia kena buat? Mula-mula sekali dia kena basuh dulu kemaluan dia. Dia bukan terus ambil wuduk, tak. Dia kena basuh dulu kemaluan dia. Lepas pada dia basuh kemaluan, ini semua ni kena buat dalam waktu. Sebelum waktu tak boleh. Jadi dia kena basuh dulu kemaluan. Lepas daripada dia basuh kemaluan dia, dia kena sumbat. Sumbat kemaluan dia. Minta maaf, dia kena sumbat. Bagi orang perempuan, kena sumbat. Melainkan kalau dia sedang puasa ataupun kalau dia sumbat itu menyebabkan dia sakit, itu tak payah sumbat. Maknanya kalau dia puasa tak boleh sumbat lah, batal puasa. Bulan Ramadan tak boleh lah. Ataupun dia sumbat menyebabkan jadi sakit dia. Dia jadi demam ke apa, itu tak payah sumbat. Tapi kalau tak ada apa-apa masalah, wajib dia masukkan satu kapas ke apa, disumbatkan ke dalam kemaluannya. Pandai-pandailah orang doktor perempuan, dia tahulah. Tanya doktor, alat macam mana untuk sumbat kemaluan. Mesti wajib sumbat tadi. Lepas pada dia sumbat tadi, dia kena ikat. Sama ada dia ikat tadi, dia pakai suar dalam ke, dia pakai cawak ke, tak kisah. Dia kena ikat bagi jangan sumbatan tadi terkeluar. Lepas pada selesai 3 proses ni tadi, maka tuan-tuan semua baru dia boleh ambil wuduk. Dia pun ambil wuduk. Lepas pada dia ambil wuduk, tuan-tuan semua, wuduk dia pula dia tak boleh selang lama. Macam kita, tuan-tuan semua boleh selang lama wuduk kita. Selang lama antara satu anggota ke satu anggota, dan antara wuduk dengan semayang boleh. Kita ambil pukul 2, kita nak semayang pukul 3. Boleh wuduk kita yang sihat. Tapi untuk orang sakit ni, pertama, antara satu anggota dengan satu anggota kena berturut. Tak boleh selang lama. Kita tak apa. Tuan-tuan basuh muka di UK Perdana ni. Tuan-tuan basuh tangan di Seremban, boleh? Muka basuh ni sini. Saja aku wuduk kalau Ta'ala. Basuh muka, selesai. Satu naik kereta pun nak pergi Johor ni. Sampai di Seremban, arah anak berhenti, basuh tangan. Naik kereta pula, sampai di Melaka, sapu kepala pula. Naik kereta pun sampai di Johor, basuh kaki. Boleh sembahyang. Allah. Tak ada masalah. Tapi orang panggil tak ada kerja. Tapi dari segi hukum tuan-tuan semua boleh. Yang syarat tak batal lah, telah tak kentut ke tak apa. Tapi untuk orang yang macam ni, dia kena mualat. Itu syarat yang ke-10, mualat. Di 9, 10. Jadi dia lepas masa ambil wuduk, dia kena basuh terus. Selesai semua. Lepas pada selesai dia ambil wuduk, dia kena terus sembahyang. Dia tak boleh duduk saja-saja tengok TV dulu. Tak boleh duduk saja-saja baca buku dulu. Melainkan kalau dia duduk dalam orang kata dalam menunggu sembahyang berjemaah, bolehlah. Kan? Contoh rumah dia dekat dengan masjid. Dia nak sembahyang di masjid. Lepas masuk waktu maghrib, dia pun buat proses tadi. Bersihkan apa semua, ambil wuduk. Kemudian dia datang ke masjid, orang tak qamat lagi. Dia pun tunggu, itu tak apa. Pasal menunggu sembahyang berjemaah. Okey. Tapi selain daripada tu, dia saja tunggu, maka wuduk dia batal. Bila wuduk dia batal, dia kena buat balik proses 1, 2, 3 tadi semula.
bersih, sumbat, ikat, dia kena buat semula. Habis tuan-tuan semua, satu wuduk tadi untuk satu waktu semayang saja. Selesai semayang zuhur, batallah wuduk dia tadi. Masuk waktu asar sekarang, dia kena buat proses yang sama. 1, 2, 3, wuduk. Bersih, sumbat, ikat, kemudian wuduk. Lepas wuduk, terus semayang. Habis semayang asar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, batallah wuduk. Masuk maghrib, sama, dia kena buat proses. Begitulah sampai dia tak sembuh lagi. Selagi dia tak sembuh lagi, lagu itulah proses dia. Samalah orang kencing dedah pun sama. Selagi dia tak sembuh, itulah proses yang dia kena buat setiap hari. Maka tuan-tuan semua, inilah menjadi tanggungjawab kita. Kalau ada mak dan ayah kita khususnya, ataupun pasangan kita, suami atau isteri kita, kita kena jagalah. Lebih-lebih lagi kalau orang tu mak dan ayah kita. Jadi mak ayah kita bila tua, tuan-tuan semua, dia ada risiko benda ni. Jangan kita jaga mak dan ayah kita macam kita jaga kucing. Bagi makan dan minum saja. Tak boleh macam tu tuan-tuan semua. Kucing tuan-tuan semua, kita bagi makan, bagi minum, selesai. Tapi mak ayah kita ni orang yang beragama Islam. Selain daripada bagi makan dan minum, ada tanggungjawab besar lagi kepada dia yang perlu kita jaga. Apa? Jaga ibadat dia. Kalau dia nak semayang, dia kencing dedah macam ni tuan-tuan semua, ambilkan, bersihkan dan sebagainya, tolong buat. Tiap-tiap kali lepas semayang. Tiap-tiap kali lepas semayang. Kita kata payah kita kerja, kita kena usahalah. Sebab itu tanggungjawab kita pada mak dan ayah kita. Tu pun tak boleh balas lagi jasa mak ayah kita. Sebab Nabi kata, kamu tak boleh bayar dan balas jasa mak ayah kamu, melainkan mak ayah kamu jadi hamba dan kamu beli dia dan bebaskan dia. Itu. Hari ini tuan-tuan semua nak cari kat mana hamba? Tak ada hamba dah hari ini. Kita nak bebas hamba macam mana? Jadi maknanya nak balas jasa mak ayah kita dengan kita basuh tu pun tak boleh. Itu kecil. Lepas tu Sayyidina Ibn Umar, satu hari dia tengok ada seorang lelaki buat haji, dukung mak dia. Daripada awal haji, daripada masuk ihram, pergi wukuf pada Arafah, sa'i, melontar, semua dia dukung mak dia atas bahu dia. Habis selesai haji tu, dia tanya Ibn Umar, "Wahai Ibn Umar, aku nak tanya, hak ni aku buat semua ni, dah boleh balas ke jasa mak aku?" Kata Ibn Umar, tak boleh balas walaupun 1 detik sakitnya ketika melahirkan kamu. 1 detik, 1 saat tak tu, tak boleh balas lagi banyak tu. Dia dukung tu, daripada buat haji, daripada awal sampai akhir. Tak dulu tuan-tuan semua mana ada bas. Tak? Mana ada kereta api ekspres. Sekarang ni ada juga kereta api ekspres. Jadi itu tuan-tuan semua proses dia. Ingatlah, kalau istiadah berlaku pada muslimat, itu cara dia. Macam mana istiadah? Darah tu berlarutan lebih daripada 15 hari kalau haid. Kalau nifas, yang ni bersalin, darah itu berlarutan melebihi 60 hari. Masuk 61, kena semayang dah. Jadi nak semayang, kena buat proses ni. Dia bersalin, darah itu sampai 60 saja. Lebih pada 60 itu darah istihadah. Selesai tuan-tuan semua, 10 perkara yang disebut oleh pengarang kita menjadi syarat sah bersuci, yang ini wuduk dan juga mandi wajib, dan 2 di belakang ni khas untuk berwuduk saja. Baik, selesai untuk yang tu tuan-tuan semua. Kemudian di dalam syarah ni, syarah kitab ni, nama kitab syarah ni yang saya baca ni Nailur Raja. Dia kata sebenarnya ada lagi tambahan bagi syarat berwuduk dan mandi wajib itu. Jadi saya baca beberapa tuan-tuan semua untuk ambil perhatian untuk supaya kita ambil perhatian perkara ini. Jadi syarat yang selain daripada 10 ini, kata dia, saya nak ambil 2 je tuan-tuan semua. Ambil 2 je. Yang pertama, kena bersih najis dulu sebelum wudu. Najis sya'in. Kata di atas badan kita ini syarat tambahan yang tak disebut dalam kitab Matan Safinatun Najah. Ada di badan kita ni najis. Ada tahi ke, ada darah ke apa.
Maka sebelum daripada kita nak mandi wajib dan sebelum daripada kita nak berwuduk, kita kena bersihkan dulu. Kena basuh dulu. Tak boleh pakai air yang mandi itu juga untuk basuh najis. Tak boleh. Air yang wuduk tu untuk wuduk. Air untuk basuh najis ni kena air yang lain. Itu. Jadi sebelum kita nak berwuduk, tengok dulu kat badan kita ni ada najis ke tak. Kalau ada najis, bersihkan dulu. Anggota wuduk. Kalau mandi wajib, seluruh badan lah. Dan yang keduanya, syarat tambahan yang kedua, jariyul ma'i ala jami'il udwi. Mengalir air di atas seluruh anggota badan. Ini saya nak sentuh. Tuan-tuan pergi ke Mekah. Tuan-tuan bawa air sebotol. Ataupun spray. Cadang-cadang kalau batal wuduk nak spray. Spray tak salah tuan-tuan semua. Yang salah kita. Kita tak tahu cara nak guna spray yang betul. Lalu tuan-tuan semua, bila ada jemaah ni, dia batal wuduk, dia ambil spray, dia spray sekali kat dahi dia, sap gitu, ataupun 2 kali, sap kat pipi, 3 kali, 3 tempat, dia pun luru air. Sampai. Tuan-tuan, kalau macam tu boleh jadi tak sah. Sebab syarat mandi wajib dan berwuduk, air itu mesti mengalir dan rata. Tadi tuan-tuan semua kena sini je. Kalau tarik, air itu hilang kat situ je, dia tak mengalir. Bila dia tak mengalir, tak sah lah. Apa makna mengalir? Kalau kita tarik itu, dia menitik ke bawah, tuk. Dan semua air itu kena semua. Itu makna mengalir. Kalau setakat tu tadi, kita sapu je, dia hilang dah. Hilang kat tapak tangan, apa hilang. Yang tu tak dipanggil mengalir. Jadi tuan-tuan semua, kita nak ambil wuduk guna spray, kita buat macam ni. Kita spray dulu kat tangan, tak ada. Sap. Tengok ada bertakung air, kita pun ambil, letak kat muka. Dia turun air menitik, itu dia panggil mengalir air. Tak ada salah spray itu, salah kita. Sapu. Sapu kalau tak mengalir tak boleh. Mesti kena mengalir. Sapu saja, tak ada air. Lepas tu syarat dia jariyul ma', air tu kena mengalir. Sebab apa? Sebab kita belajar kan basuh muka. Apa makna basuh tuan-tuan? Basuh tu maksudnya mengalir air. Kalau sapu kepala sapu. Muka basuh, tangan basuh, kaki basuh. Jadi kan ada 4 anggota wuduk yang wajib. Basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala, basuh kaki. Kepala sapu. Apa makna sapu? Sapu tu tak payah mengalir air. Tuan ambil air sikit lekat kat tangan, sapu. Okey dah. Sebab sapu tak perlu mengalir. Tapi bila nama basuh kena mengalir air. Jadi kalau air tu sikit, sapu je kat muka, tak edit tuan-tuan semua. Jadi ramai orang salah ambil wuduk spray itu, itulah. Salah dia tak guna betul-betul. Cara nak ambil wuduk tadi. Maka menyebabkan wuduk dia tak sah. Jadi risiko juga kalau di Mekah. Bila wuduk tak sah, tawaf tu tak sah. Sebab tawaf ni syarat sah dia kena suci daripada ada kecil ada besar. Bila tawaf tak sah, tuan-tuan semua, sa'i tak sah. Kalau tuan-tuan buat umrah, sebab dia kena tertib. Bila sa'i tak sah, tahlul tuan-tuan semua tak sah. Tak ikut tertib. Dia tak sah depan, tak sah belakang. Maka tuan-tuan balik ke Malaysia, dalam keadaan masih berihram. Tetap bersama dengan isteri, haram. Tetap pakai pakaian berjahit bagi orang lelaki, haram. Tetap pakai perfume, haram. Dia punya kecil je tu semua. Dia sikut di sini, tak pandai guna je. Dia punya larutnya panjang. Berlarutan. Okey. Lepas tu kena tahu, bawa tu bagus, tak ada masalah bawa tu. Cuma kena tahu cara guna. Tadi,
spray kat tapak tangan bagi banyak, ataupun spray tu kat muka, tak apa, tapi bagi banyak. Sap. Bila kita tarik tu, air tu menitik tu bawah, mengalir. Itu. Dan air tu kena semua bahagian muka. Itu maksud dia, syarat yang ditambah di sini yang tidak disebut dalam matan Safinatun Najah, iaitu jaryul ma'i ala jami'il udwi. Itu mengalir air di atas seluruh anggota wudu ataupun anggota mandi wajib tadi. Okey, selesailah. Habislah tuan-tuan semua syarat untuk sah wudu dan juga syarat untuk sah mandi wajib. Lepas tu dalam fiqh makruh kita ambil wudu air sikit sangat. Sikit tu maksudnya kurang daripada satu mud, satu cupak. Satu cupak tu kalau timbangannya 600, 700 lah. 700 liter lebih kurang. 700 gram sukatan tu. Sukatan yang muat tadi 700 gram. Maknanya satu bekas yang muat 700 gram tadi. Lebih kurang satu cupak lah, satu cupak. Itu kurang daripada tu makruh. Pasal biasanya dia bila kurang daripada satu cupak ni tak rata basuh kita. Habis tuan-tuan semua. Kemudian kita masuk fasal yang seterusnya. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Perkara yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Jadi kita masuk pada malam ni perkara yang membatalkan wudu. Jadi apabila benda ini batal, wudu kita ni batal, maka hadas balik kepada badan kita. Bila wudu tu ada, hadas tak ada di badan kita. Itu maksudnya. Sekarang tuan-tuan ada wudu kan? Tuan-tuan di badan tuan-tuan tak ada hadas. Hadas ni benda tak nampak. Amrun i'tibariyun dia panggil. Benda yang diiktibar. Benda yang dikira-kira pada akal, dipikir pada akal. Tapi kita tak nampak. Tuan-tuan tak nampak saudara tuan-tuan sebelah, kawan tuan-tuan sebelah berhadas ke tak berhadas. Dia tak nampak. Itu dia panggil amrun i'tibari. Jadi bila kita ada wudu, hadas tu tak ada di badan kita. Bila berlaku salah satu daripada 4 perkara ni, maka hadas tu datang balik kat badan kita. Dipanggil kita sedang berhadas. Tuan-tuan tak ada wudu, berhadas. Tuan-tuan ada wudu, tak ada hadas. Cuma hadas ni dipanggil hadas kecil. Kalau mandi wajib tadi, tak mandi wajib lagi, berhadas. Tapi itu hadas besar. Kalau tuan-tuan mandi wajib, tak ada lah hadas besar kat badan tuan-tuan semua. Jadi bila hadas tu datang balik kat badan kita, maka haramlah benda-benda yang haram ketika mana tak ada wudu. Suatu tuan-tuan kita nak tahu bila masa aku ni haram pegang Quran. Iaitu pada waktu ada hadas ni. Ada hadas ni boleh berlaku kat aku bila? Bila ada 4 benda ni. Setelah kita ambil wudu, ada 4 benda ini, maka salah satu pada 4 benda ni, maka batal wudu kita dan haramlah 4 perkara, iaitu semayang, tawaf, pegang Quran dan bawa Quran. Jadi semayang pun tak boleh, tawaf pun tak boleh, kan? Tawaf pun haram kalau tak ada wudu, pegang Quran pun tak boleh, bawa Quran pun tak boleh. Jadi benda ni simple je tuan-tuan semua, mudah je. Cuma kadang-kadang kalau kita tercuai, ini kita peringatkan balik. Kadang-kadang kalau kita tercuai, kita duk buat benda haram tanpa kita sedar. Kan? Kita tak tahu kita berhadas ni ada benda yang Allah Ta'ala larang kita buat. Maka tuan-tuan semua, sebab yang pertama dia kata al-khariju min ahadis sabilaini minal qubuli awid duburi rihun aw ghairuhu illa al-mani. Sesuatu yang keluar daripada 2 jalan, yakni kubul. Kubul tu kemaluan depan ataupun dubur. Dubur tu kemaluan belakang. Sama ada benda yang keluar itu angin ataupun lain-lainnya, angin ke, air ke, ketulan ke, tak kisah. Apa saja yang keluar daripada 2 jalan, depan dan belakang, maka batallah wuduk tadi, melainkan mani.
illal mani, melainkan mani. Mani dia tak batal. Keluar mani wuduk tak batal. Macam mana pula ustaz? Keluar mani wuduk tak batal. Contoh, kita tuan-tuan semua tidur tetap papan punggung, tidur macam ni, sandar kat tiang. Tiba-tiba bermimpi. Tahu mimpi kan? Mimpi yang keluar mani. Tengah tidur bersandar tu, tiba-tiba keluar mani. Bila keluar mani tadi, kita wajiblah mandi wajib. Tapi wuduk kita tak batal. Sebab kita tidur tetap papan punggung, tak batal. Keluar sesuatu daripada dua jalan, keluar air mani kok kubur tadi, kok depan. Ya, air mani keluar kok kubur, tapi air mani dikecualikan, tak batal. Tapi kalau benda lain keluar, batal. Itu dia punya perbahasan fiqh. Air mani keluar tak batal wuduk tadi. Tapi kena mandi wajib. Apa faedah ustaz? Adalah faedahnya. Ulama bincang. Faedahnya tuan-tuan semua antaranya bagi orang yang bersumpah ataupun orang ta'liq. Dia ta'liq, bila dia batal wuduk, talak isteri dia jatuh. Tadi jatuh tak talak? Kalau berlaku macam tadi, tak jatuh lagi pasal wuduk dia belum batal. Bini dia belum tercerai lagi. Ada orang jenis ta'liq macam tu. Ta'liq ni pelik-pelik tuan-tuan semua. Ada dia nak marah tuan-tuan, bergaduh dengan bini dia. Awak kalau keluar ikut pintu rumah ni jatuh talak, kata dia. Dia cakap kat bini dia. Oh tuan-tuan semua, pening kepala bini dia. Macam mana nak keluar rumah ustaz saya ni? Keluar ikut pintu dapur lah, saya kata. Rumah saya rumah flat, mana ada pintu dapur? Habis tuan-tuan semua. Lalu nak buat macam mana? Kena tebuk pintu lain. Lepas tu tuan-tuan, kita bergaduh dengan isteri ke apa, tak sadar keluarlah benda pelik-pelik. Dia tuan-tuan semua, kita akan menyesal lepas tu. Lepas pada tu menyesal. Nak antuk kepala ke apa, tak tahulah kan. Jadi nak buat macam mana? Bini keluar jugalah, jatuh talak satu. Lepas tu kena rujuk balik. Kalau dia buh hari pun tahan. Kalau keluar hari ni, tahan. Besok tak apalah, tak terpakai. Ni dia tak ada sebut hari. Okey. Jadi kalau orang jenis ta'liq macam tu, dia ta'liq jatuh talak bini dia bila dia batal wuduk. Jadi tadi dia tak batal lagi wuduk dia. Jadi belum jatuh lagi lah. Gitu. Jadi tuan-tuan semua, persoalan tambahan, sebenarnya banyak persoalan dalam bab ni, cuma masa tak sempat saya sebut satu. Sekiranya kita dilahirkan dalam keadaan dubur dan kubul tersumbat secara asli, tak boleh keluar melalui depan pun tak boleh, belakang pun tak boleh, kan tuan-tuan semua, tak boleh keluar, air kencing tak boleh keluar ke depan, memang lahir-lahir tu anggota tu tersumbat. Maka macam mana nak buat? Maka tuan-tuan semua, kalau air kencing tadi keluar ikut mana-mana lubang sekalipun, batal lah wuduk. Air kencing keluar ikut lubang telinga, batal wuduk. Air kencing keluar ikut lubang yang ditebuk di dada, batal wuduk. Kalau dia tersumbat sejak lahir. Kalau dia tersumbat bukan sejak lahir, bila dia dah tua dia tersumbat. Macam orang kita sekarang ni, dah tua-tua tak boleh kencing, prostat ke apa macam-macam, dia tersumbat saluran air kencing tadi. Maka kalau lubang tadi ditebuk di atas pusat, atas daripada pusat, yang ni tak batal wuduk dia kalau keluar air melalui lubang tadi. Jadi kalau tuan-tuan nak jimat supaya tak ambil wuduk selalu, suruh doktor tebuk atas pusat. Itu tebuk atas sikit. Jadi air keluar ikut saluran tu dah tak batal wuduk. Sebab dia duduk atas pusat. Tapi kalau ditebuk di bawah pusat, maka dia keluar ke situ macam kita kencing, batal. Tapi kalau dia keluar sentiasa Ustaz, dia kena ambil kes tadi, salisul baul, dedas tadi. Macam tu. Dia punya keadaan kalau jenis tersumbat, selepas daripada dia ada elok, kemudian bila dia tua, tuan-tuan semua, baru dia tersumbat. Ini boleh berlaku. Sebab tu kena faham hukum.
Macam mana hukum kalau kemaluan tersumbat? Kena tengok, ada dua permasalahan tadi. Kalau tersumbat sejak lahir, dia keluar ke mana-mana pun batal. Atas pusat ke bawah pusat pun tak kira. Ataupun lubang asli, lubang yang asal, telinga, hidung, mata, mungkin keluar air kecil kot mata, wallahualam lah kan. Itu semua sebut dalam kitab fiqh. Kita fikir lagu mana pun lah keluar air kecil kot mata. Tapi fiqh semua sebut. Itu kalau tersumbat sejak lahir, asli dia. Ini kalau tersumbat bila dah lahir. Elok, mula-mula tu elok, lepas tu tersumbat. Sama ada tua ke muda tak kisah. Mana dia lahir mula-mula elok, kemudian tersumbat. Maka tengok lubang yang dibuat tadi. Kalau dia buat di atas pusat, bahagian di atas daripada pusat, keluar tadi tak batal wudu. Maka dia ada 3 lah batal wudunya. Satu ni tak lah. Pasal dia duduk keluar ke atas, bahagian atas pusat. Kalau ditebuk tadi di bawah pusat, lubang yang ditebuk tadi di bawah pusat, maka keluar daripada saluran yang ditebuk tadi, batal wudu. Boleh kan tuan-tuan semua? Itu dia punya perincian dia. Jadi insyaAllah sambungannya bulan depan lah. Waktu terhad sebab musim PKP ni, isyak dah masuk. Setakat ini dahulu. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadha astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.